ada tetamu seterusnya, saya ingat lagi saya marah dia dulu ketika dia datang ke RPM UiTM. Saya marah bukan sebab apa, sebab dah berniaga lama tapi bila tanya sale berapa? Saya terus terperanjat kat situ juga, saya terperanjat. Jadi saya tak boleh terperanjat. Saya ni kalau terperanjat, saya terpaksa mengajar terus. Tu yang kalau you tengok video tu, saya mengajar ni macam ni. Kau kena buat macam ni. Adalah juga orang yang komen, dia kata apalah pergi marah dia, kesian dia. Kau kesian. Tapi sekarang dia dah buat berapa ribu. Macam, siapa dah ready dah? Angkat tangan. Angkat tangan sesiapa yang dah ready untuk saya interview tetamu saya seterusnya. Iaitu saya mempersilakan Puan Khawlah Effendi. Perkenalkan diri dulu, silakan Puan Khawlah. Hai, Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first time. Okay, kepakaran saya adalah menjadikan meja hidangan anda bagaikan pelangi. Saya sebagai pengusaha kek lapis Sarawak, berpusat di Bandar Seri Sendayan Seremban, Negeri Sembilan. Bandar Seri Sendayan. So, Puan Khawlah sebenarnya dah buat bisnes ni berapa lama? Berapa tahun? Okay, sebenarnya bisnes kek lapis ni saya dah buat 10 tahun Sifu. Dan selama 10 tahun tu pula, ni masuk tahun ke-11 lah. Jadi selama 10 tahun tu pula saya memang offline. Tak ada online pun. So, apa cabaran bila Puan Khawlah jalankan 10 tahun? Cabaran dia apa? Ramai ke pelanggan? Banyak ke sale? Cuba story sikit dia punya struggle ketika tu. Okay, struggle ni macam mana? Saya berhadapan dengan bisnes saya ni sebenarnya nak mula daripada awal ke situ macam ni? Yelah, apa cabaran yang supaya dia orang ni tahu you punya struggle membina bisnes ni. Dan struggle lah, kita nak bisnes nak buat duit tapi tak buat duit. Ya, betul. Okay, bisnes saya ni sebenarnya, sikit saya cerita macam mana background first, macam mana terhasilnya bisnes saya ni. Waktu first tu saya bisnes ni pun belajar, sebenarnya background saya family semua buat kek lapis dekat Sarawak, sebab kek lapis Sarawak ni kan memang kek lapis Sarawak. Sebab saya asal daripada Sarawak. Jadi kita pindah dekat Semenanjung. Ini orang dengan Tiffany lah ni. Tapi kita ni dulu saya Kuching. Jadi belajar kek lapis tu pun waktu pantang. Waktu saya masih pantang anak pertama. Jadi sebab mak pun buat bisnes kek lapis, jadi waktu tu kita tengok je, kita tak ada pun tanya ke macam mana. Maksudnya waktu dah pindah habis pantang tu saya buat first saya punya kek dekat rumah lah, dekat Semenanjung. Dah balik ke Semenanjung kan. Dah tu melalui telefon je Sifu. Waktu tu lah saya mula buat kek lapis. Dah tu saya buat contoh macam hari ni saya buat, esok saya jual. Hari ni saya buat, esok saya jual. Pusingan duit modal tu berpusing mengikut apa yang jual hari ni. Ada rezeki hari ni, adalah untuk buat esok. Betapa struggle-nya sehinggalah sampai ke tahun pertama, kedua, ketiga memang saya yang mencetuskan jualan kek lapis ni secara direct selling. Jadi saya buat jualan kek lapis ni secara direct selling. Waktu tu tak tahu apa Steve, memang kita tak ada suka bisnes tapi maksudnya tak ada ilmu lah. Buat je bisnes tu tanpa ada ilmu, tanpa ada guru, belasah je lah. Ya, belasah je, langgar dinding. Jadi kita buat, kita jual secara direct selling. Dah tu saya cari kawan untuk sama-sama team dengan saya, jual direct selling juga dari rumah ke rumah, restoran macam tu je Sifu. Pergi ke pejabat, pergi ke sekolah. Kemudian sebab bagi saya, mindset saya sendirilah sebenarnya. Mindset saya rasa kek lapis ni hanya boleh jual waktu bulan puasa je. Mindset saya sendiri yang merasakan kek lapis ni hanya ada jualan banyak tu waktu Ramadan. Itulah yang saya bawa mindset tu sepanjang 10 tahun sebelum saya jumpa situ. Lama tau 10 tahun tu. Lama tempoh you berniaga tu tau. Kalau anak tu dah sekolah dah 10 tahun tu. Memang pun anak pun dah darjah 5 dah pun. Anak pertama tu dah besar dah. Darjah 5 dah.
So masa you struggle dengan buat tak ada ilmu, you kata buat direct selling, berapa sale you sebulan time tu? Entahlah Sifu, tapi Agak waktu tu banyaklah juga tapi tidaklah macam tak ada, maksudnya sebab dia direct selling, maksudnya kita terus beli, kita jual orang terus beli kan. Jadi adalah dalam sebab kita jual hari-hari. Entahlah Sifu, kita sebab tak tulis pun, itu namanya bisnes capa marba kan. Tapi tak banyak lah. Ada dalam 10,000 tu ada ke tak ada? Itu ada. Tapi start macam tu Sifu. Tapi waktu naik, saya struggle betul untuk bisnes ni waktu Ramadan. Sebab orang memang memang orang kata permintaan yang paling tinggi adalah waktu Ramadan, kek lapis ni. Sebab Betul, memang tapi makanan raya kan. Lepas raya apa jadi? Sangat drop. Tadi. Drop. Sangat. Kek pun tak ada, lapis pun tak ada, Sarawak pun dah balik Sarawak. Pun tak ada. Kan? So you tak kira. Tapi macam ni lah, kadang-kadang macam ni. Dia sebenarnya macam ni. Bila kita berniaga, sebenarnya kita nak capai banyak impian dalam hidup. So bila you berniaga tu, masa you berniaga 10 tahun tu, banyak ke benda you dapat dalam hidup you? Ataupun you keep struggle je? Ataupun berniaga hanya cukup-cukup je lah hidup biasa? Banyak, nak kata tak banyak, dia mengubahlah sedikit demi sedikit, tapi tidak secara drastik Sifu. Dia berniaga ni walaupun orang kata macam ni, tetapi pencapaian tu ada. Tetapi itulah saya kata sepanjang 10 tahun tu nak naik tangga yang sangat macam kura-kura lah. Yang sikit kan. Bukan kalau orang lain tu semua yang 2-3 baru niaga 2 tahun, setahun dah drastik naik. Tapi saya dah 10 tahun Sifu. Memang mengambil satu masa yang sangat lama dalam bisnes ni. Okay, Puan Kaula, mesti you dah struggle lama 10 tahun tapi you masih lagi tak puas hati dan tiba-tiba you nak datang ke kelas saya. Apa faktor yang sangat kuat sebenarnya you sangat-sangat nak ubah hidup dan bisnes you ni? Dan menyebabkan kenapa you datang cari saya dalam kelas? Kenapa? Apa benda? Apa faktor dia? Untuk siapa? Boleh tak you sharekan benda tu kalau you tak kisah? Okay, sebenarnya faktor saya adalah family dan juga suami lah. Suami adalah faktor utama saya dan saya nak membuktikan sebab suami adalah push utama saya, faktor utama saya. Sebab suami dia hari-hari dia akan, bukannya hari-hari, maksudnya dia sentiasa push saya berapa sale hari ni, macam tu tau. Walaupun kami sama-sama bisnes, tapi dia bukan bahagian account, kami sama-sama bekerja. Jadi saya yang bahagian sale, saya yang bahagian marketing semua. Jadi suami yang push. Jadi faktor push dia faktor utama saya nak buat satu keputusan, satu result adalah suami. Saya nak tunjukkan bahawa saya boleh. So you nak buktikan bahawa you sebenarnya pun boleh menyumbang pada keluarga. Ya, betul. Kepada mungkin anak-anak kan. Siapa dia macam tu? Siapa kat sini ada faktor pasangan dia? Suami ke, isteri dia ke, anak-anak? Saya rasa ramai macam Puan Haula. So Puan Haula, kenapa Puan Haula memilih untuk datang kelas saya? Okay, sebenarnya perjalanan saya bertemu dengan Sifu ni sebenarnya saya rasa memang yang sangat unik dan memang Allah takdirkan untuk saya bertemu dengan Sifu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab first kita bertemu waktu kita di InScan Sifu. Waktu program usahawan. Program usahawan dan masa tu saya baru balik haji sebenarnya. Baru je beberapa hari landing kat Malaysia dan saya terus sudah buat program dah. Okay, lepas tu? Okay, waktu tu first saya dijemput. Saya bukan datang, saya pihak saya dapat, maksudnya minta saya datang lah. Maksudnya ada datang untuk program tu lah, program usahawan free time tu. Kemudian waktu tu Sifu tanya, Sifu bagi sebagai speaker, dan tu Sifu bagi peluang kepada usahawan itu angkat tangan siapa yang founder kat sini. Dalam masa yang dah ambil 3 tahun lah, dalam masa 3 tahun. Kemudian ada seorang depan saya juga, depan saya tak jauh. Makcik tu angkat tangan. Dia jual mi segera. Waktu tu Sifu terus buat magic number untuk dia. Sifu bagi idea semua macam-macam lah. Maksudnya Sifu bagi perancangan untuk bisnes dia.
waktu tu terus saya rasa, ya Allah, kenapalah aku tak angkat tangan? Kenapalah aku tak angkat tangan, saya kata. Terus balik waktu tu saya terus tak boleh, aku tak boleh jadi ni. Aku kena juga ikut kelas sifu, saya kata macam tu. Dan tu saya Cara terus buka saya Facebook. cara saya menjawab soalan tu, you nampak, oh orang ni boleh tolong aku. Ya, betul. Jadi balik tu saya terus buka Facebook tentang sifu sebab saya tak pernah berkecimpung dalam online, tak pernah berkecimpung pasal mana-mana kelas-kelas apa-apa pun saya tak pernah. Selama 10 tahun saya niaga ni, hanya inilah sifu lah first time. Kemudian balik tu saya tengok sifu ada buat promo tentang RPM. Kemudian waktu tu RPM RM1. Sifu ada offer RPM RM1. Saya guru tadika sifu. Kemudian tadika saya pula satu lorong je. Waktu tu saya set jam tau. Saya set jam pukul 10 sebab waktu tu sifu kata launching pukul 10. Jadi pukul 10, pukul 9.50 tu saya rumah dengan tadika selorong. Jadi waktu saya mengajar, saya tengah nak kelas waktu tu. Saya set jam pukul 9.50. Sebab apa? Saya nak set jam alam supaya pukul 9.50 saya balik sebab internet dekat tadika tu kurang sikit, saya kena balik lah untuk wifi kan. 9.50 je bunyi, saya berlari balik sifu. Saya berlari untuk saya dapatkan tiket RM1 sifu tu. Sampai waktu tu sebab terlalu banyak sangat, terlalu crowded sangat. Jadi tak dapat. Maksudnya sampai 2 jam. Dekat nak sampai pukul 12 saya tak dapat. Saya call momentum. Macam mana saya nak, maksudnya saya usaha macam mana saya nak dapatkan tiket RM1 ni sebab tak boleh. Maaf puan, sekarang tengah crowded lah. Tapi memang saya saya usahalah. Dan tu tiba suami kata, kenapa nak ambil yang RM1, kenapa tak ambil yang diamond? Waktu tu diamond 150. Saya kata, biar betul, saya kata. Ni 150, saya kata, sebab kat situ si puan tulis personal coaching waktu tu. Ada maksudnya ada offer untuk personal coaching untuk yang private session untuk yang diamond. Jadi saya kata, biar betul waktu tu. Kata, tak apalah, ambil je lah. Dah sebab ada private session. Sebab saya memang nakkan pertanyaan yang macam ni lah sifu. Kemudian, okey tak apalah. Saya kata, ambil je lah. Saya kata, ambil 150. Bila ambil 150 tu cepat je lah kan. Okey, kemudian kan waktu tu September tak silap saya sifu. Waktu launching tu. Kan. Nak menunggu sampai ke November tu, cabaran saya dah mula buka pasal online. Bila saya dah mula follow sifu, banyaklah yang lain pun masuk. Maksudnya tentang online ni kan. Biasalah Facebook kan. Dia akan masuk iklan ni. Dan saya ni pula cepat terpengaruh. Macam tu. Jadi saya pun macam ada yang orang kata online yang ni sampai sebab nak menuju ke sifu tu lama. Jadi saya pun terpengaruh. Saya ikut sampai saya dah ikut program diorang dan saya dah bayar deposit untuk join program setahun tu. Maksudnya pihak online lah. Dan saya pun ada masuk juga, pergi juga ke personal coaching juga. Dengan online bayar juga. Hampir dekat nak 3,000 lebih lah sifu. Dekat nak 4,000 lah. Kos saya untuk saya sebelum saya nak sampai ke sifu tu. Kemudian pada hari yang tapi waktu sebelum sampai ke sifu tu saya dah cakap dah dengan suami, dengan kawan-kawan, aku kena angkat tangan. Saya kata, saya kena angkat tangan. Maksudnya, saya dah memang dah target lah. Saya cakap dengan suami, saya cakap pergi waktu tu, pergi dengan kawan-kawan juga, saya kata aku kena angkat tangan. Sampai waktu hari kat tempat yang sampai tu, waktu tu sifu tanya soalan. Sifu tanya, okay, siapa kat sini yang sekian-sekian, dah tu saya angkat tangan. Sifu tak nampak saya waktu tu, saya terus berdiri. Saya terus berdiri dan sifu terus pilih saya. Waktu tu lah saya rasa, ya Allah, memang Allah bagi jalan kat aku. Macam tu. Dan waktu tu lah segala persoalan saya rasa macam segerpuk lah. Memanglah orang kata orang yang disebabkan video tu lah viral, soalan tu dan jawapan sifu viral, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi bagi diri saya sangat positif dan saya sangat berterima kasih kepada sifu sebab selama saya bisnes, tak ada orang yang macam ketuk kepala. Macam tu. Kau ni macam ni. Mindset saya sendiri sebenarnya. Mindset saya yang 10 tahun. So okey lah kan saya macam tegas kat you, saya sentap you masa tu.
Sebab benda Ya. tu mengubah persepsi you pada marketing and tentang ilmu yang you dapat tu. Betul ke betul? Ya, Walaupun ada betul. orang kutuk saya tau. Kenapa marah dia ni? Kenapa gini? Kenapa? Saya macam, dialah hanya Puan Khawla je yang faham benda tu. Sebab saya Ya, suka betul. bercakap dengan dia. So apa jadi Ya. lepas saya tegur tu? Lepas tipu tegur tu, saya terus yang macam rasa macam lega sangat. Saya terus tukar mindset saya yang bahawasanya bisnes aku ni bukannya waktu raya je. Orang takkan makan pun, takkan mantul balik pun kek lapis tu. Orang memang makan hari-hari. Cuma kita je yang mau bisnes Yang tu macam mantul mana. tu macam saya yang cakap tu. Kalau bukan puasa, bukan raya, makan terpelanting mantul tu. Kan? Nampak tak masuk dalam kepala otak dia. Nampak tak benda tu? Okay. So Pengawalan, lepas tu you terus masuk okay. Jadi you masuk kelas saya dan you masuk ARB. Berbeza tak dengan program-program lain yang you dah pergi tu? Sangat berbeza, tak ada happening. Kemudian yang satu lagi saya suka pada Sifu sebab Sifu sangat mendekatkan, maksudnya tak lupa kita pada Allah. Sikit-sikit Sifu kata bukan ilmu daripada saya tapi ilmu daripada Allah. Itu yang saya maksudnya memang jiwa saya memang dengan Sifu macam tu. Maksudnya kalau orang lain tu kita nampak macam dunia lah, memang nampak. Maksudnya memanglah, maksudnya orang kata dunia lah nak bawa kita ke akhirat kan. Tapi kalau boleh biarlah orang kata sebab kita dah sama, maksudnya kita lebih kepada yang suka ke arah keagamaan. Tapi bila Sifu ke arah ke situ lagi, maksudnya lagi serasi. Saya rasa serasi dengan Sifu. Sebab itulah lepas habis tu kelas tu, saya terus ambil keputusan untuk join mula-mula nak join ARB. Kemudian saya tengok balance, kenapa aku nak join ARB sedangkan kalau aku ikut Platinum harga lebih kurang macam beza sikit tapi aku boleh setahun. Kalau yang macam yang program orang tu kita kena bayar segerepok Sifu. Kita kena bayar segerepok baru kita boleh ikut program depa. Kalau macam Sifu tak, kita bagi deposit tapi kita ada komitmen. Kita tak menjadi masalah sebab kita ada ikut kursus. Kita ikut Sifu punya kelas tapi kita boleh amalkan kelas Sifu tu dan kita boleh dapat duit tu balik untuk bayar kita punya komitmen. So sebab tu yang ada tak jadi macam tu? Sebab bagi orang yang pandai mengira, dia akan fikir betul juga, daripada aku ambil ala carte, baik aku upgrade daripada yang ARB tu terus jadi Platinum. Macam Puan Khawla pun terus ambil Platinum kan? Ya, betul. Kan? Dan bila you dah berada Platinum, you dah memakai ilmu ARB, betul ke betul dapat peningkatan dalam sale? Sangat-sangat lah. Memang orang kata selama saya dapat sale yang sebelum ni saya tak dapat. Maksudnya sale yang saya dapat sale banyak tapi itu yang saya kata waktu Ramadan je. Waktu Ramadan, waktu bukan Ramadan saya tak ada sale. Ada sale tapi just tak sampai sale saya dalam sebulan, lebih kurang dalam 10 nak pergi ke 15 stuck lah Sifu. Susah nak pergi ke 15 tu. So bila you dah join Platinum, you dah menyertai program ARB, you dah masuk kelas IMPI, ada coaching, setiap minggu disekolahkan dalam Zoom Immio marketing session. Apa jadi pada peningkatan sale Puan Khawla selepas daripada ARB tu? Berapa banyak, macam mana perjalanan ataupun dia punya improvement dia, macam mana? Okay, sangat-sangat improvement lah sebenarnya. Waktu bulan 1 tu, waktu bulan 12 saya belum, bulan 12 saya ikut Sifu tu waktu UiTM, RPM UiTM. Kemudian waktu bulan 12 tu saya tak dapat ikut full program momentum sebab saya pergi Indon waktu tu. Kemudian waktu bulan 1 tu Cikgu Fikri tanya dengan saya, berapa kamu punya target? Saya kata nak target saya 15 kot. Kenapa kamu 15? Dia ni lah saya, kenapa kamu tak targetkan? Kamu kan boleh macam tu. Jadi ejen lah apalah. Saya kata ejen saya tak hidup. Saya kata ejen saya waktu Ramadan je. Saya ada ejen tapi ejen semua memang tidur waktu sekarang. Waktu Ramadan nanti baru dia orang bangun daripada tidur. Kemudian waktu Cikgu Fikri kata Cikgu Fikri kata 40 dia punya target dia untuk saya. Saya kata menggetar, saya kata janganlah cikgu. Saya takut tak mampu. Saya kata saya target 25 je, saya kata. Dalam otak saya memang dalam saya kata 25 tapi dalam otak saya blur Sifu. Saya kata daripada mana aku dah dapat 25 ni sebenarnya. Saya tak maksudnya tak boleh nak jangka apa benda yang aku boleh buat untuk capai jualan sale sampai 25. Tutup hujung bulan saya kira-kira sale saya
26,548 Sifu. Melebihi lagi daripada apa yang dijangka. Sebab tu Sifu selalu bagi tahu kita kena tulis target. Kadang-kadang itulah sebagai doa kita. Itu yang Cikgu Sifu ajar. So benda tu menjadi kan bila saya kata tulis dan betul-betul you capai. Cuma terlebih sikit je 600. Agak-agak kalau you ikut cakap Cikgu Fikri masa tu target juga 40. Rasa-rasa dapat tak 40 tu? Agak-agaknya. Dapat kot. Kan? Dapat kot. Kan 25,600. Bagus. Ada lagi tak lepas tu peningkatan lagi lepas tu? Okay, kemungkinan peningkatan pula saya kata bulan 2 saya kata double je lah. Saya kata kalau double mungkinlah dalam 50 macam tu. Tapi saya tak target lah 50. Waktu tu Sifu waktu 20 waktu bulan 1 tu saya masih lagi B2C, maksudnya business to consumer kepada customer biasa je. Saya jual secara retail. Kemudian lepas ARB tu saya tanya dengan Sifu, saya ni nak bisnes apa sebenarnya? Saya nak retail ke, nak bisnes biasa ke ataupun nak business to business, maksudnya antara ejen. Lepas tu Sifu pun bagi jalan pada saya mana yang lebih banyak lagi untuk maksudnya mana lebih banyak dan cepat lagi untuk mendatangkan income. Saya kata B2B agent. Lepas tu saya terus off semua saya punya customer, maksudnya saya terus off B2C, saya terus twist saya punya business direct pada B2B. Saya terus bagi semangat, bagi result dekat ejen saya, kejutkan ejen saya buat light marketing, cari yang dalam light, waktu saya buat light marketing atas orang kata atas apa yang Sifu ajar, direct to B2B daripada copywriting kita, memang daripada kita tarik like pun orang PM untuk jadi ejen. Maksudnya kita belum buat FB ad lagi. Baru tarik like dah boleh buat sell. Waktu tu saya yang saya ajar dia dalam ARB ni Bang Aula, nak target B2B ke B2C tu yang kebanyakan business owner ni tak tahu. Okay, lepas apa jadi? Teruskan, apa jadi lepas tu? Kemudian ejen saya pun terus bertindak dan saya pun direct to B2B dan hasilnya saya dapat jualan sehingga 54,000. 54,000 daripada hanya lebih kurang 10,000. Lepas tu kita push. So saya kata kita perlukan bila you berada dalam circle ni, senang untuk kita nak tolak. Naik 25,000 kan Bang Aula. Lepas tu ni naik lagi 56,000. So berbaloi ke berbaloi berada dalam platinum tu? Sangat-sangat berbaloi sebab kalau kita kat luar tak ada orang yang guidekan kita, tak ada orang yang maksudnya tak ada tempat untuk kita bertanya, tak ada tempat untuk kita orang kata kalau kita ada masalah ke, kita ada satu circle positif yang di mana kalau bukan dengan Sifu pun, kalau bukan dengan cikgu pun, kita ada satu kawan-kawan, satu circle yang kau jatuh, aku tolong tarikkan. Macam tu. Dan bukan Sifu je tapi satu momentum. Sifu dan tim momentum sendiri sangat membantu cikgu-cikgu yang ada kepakaran masing-masing. Kalau macam Cikgu Fikri ada kepakaran strategi agent dia. Kalau dengan Cikgu Fendi ada bahagian Facebook ads dia. Cikgu Nas bahagian logo, branding. Jadi kita memang sangat orang kata kalau bagi Aula, saya rasa macam tak adil. You bayar gaji 1,500, dapat pekerja ramai selonggok. Dah yang you dapat ni tim yang power pula tu. Tim yang power yang buat event untuk online marketing paling ramai di Malaysia sekarang. Dan you sebagai platinum hanya bayar gaji kita orang, kongsi ramai-ramai 1,500. Dan apa saranan Puan Haula untuk mereka yang masih lagi teragak-agak yang rasa macam, sebab kalau dia nak upah marketing manager, dia kena bayar gaji. Itu mesti nak kena buat. Tapi belum tentu dapat yang bagus. Ini dapat yang bagus, selonggok pula tu. Lepas tu tim momentum makin ramai orang boleh bantu dia. Siapa you punya cadangan ni kepada yang sedang mendengar kita walaupun dah malam ni, dia orang masih lagi committed, masih lagi dengar, masih lagi stay kat tempat dia orang. Apa saranan Puan Haula pada dia orang? Okay, bagi anda yang kawan-kawan lah yang berada dalam saya sarankan jangan teragak-agak. Sebab kadang-kadang kita rasa kita tak ada duit. Ya memang betul kita tak ada duit. Saya pun tak ada duit. Waktu saya nak bayar tu, saya cakap dengan suami, abang minta izin saya nak masuk platinum. Saya kata macam tu. Sebab saya dah bayar, dia dah marah dengan saya sebenarnya. Dia dah marah sebab
yang sebelum ni dah bayar deposit, kamu ni yang mana satu? Sebenarnya banyak sangat mazhab, dia kata macam tu. Mazhab. Satu saya kata yang minta maaf saya ni sikit sibuk, sampaikan yang mentor Dr. Azizan punya yang no hari tu pun saya dah beli dah tiket sampai super surprise, tapi saya kata tak gikan terjebak pula kan, biarlah saya satu mazhab je situ. Jadi sebab suami pun pesan nak banyak-banyak mazhab, saya kan terikut kat sana terikut, jadi satu mazhab je macam tu. Kalau dengan seorang-seorang je lah macam tu, jangan kita perbanyak, masing-masing ada ilmu tapi jangan bercampur adukkan ilmu. Nanti kan kita kata ini tak betul, ini betul, mana satu kan. Jadi saya kata saya memang mengikut satu je macam tu, sebab suami memang dah push kat saya, kamu ni nak ikut yang mana, ni yang itu dah bayar, ni dari mana result. Dia memang sentiasa tanya result dengan saya. Dia memang push saya tanya mana, berapa sale macam tu. Tapi alhamdulillah bila dah ada result, dia sendiri yang orang kata tak apa, pergilah macam tu. Dia yang mendorong saya pula sekarang ni. Bila dah ada result, dan bila saya kata bila dah ada result, orang sekeliling pun makin trust kan. Bila dah ada result, dia kan? Ya, betul. Dan ni bila saya minta izin, abang boleh ke nak masuk Ultimate? Saya kata kalau kamu rasa berbaloi, masuklah macam tu. Jadi saya rasa macam memang alhamdulillah dan perlu struggle lagi lah untuk masuk ke Ultimate. Jadi saya kata bagi yang nak berjaya, yang dah rasa maksudnya tak ada guide, tak ada siapa nak pimpin untuk kita dalam business, you all semua masuklah Platinum. Kalau dah ada result yang bagus, dah ada, boleh teruslah ke Ultimate. Sebab kat luar tak ada orang yang boleh memimpin kita, tak ada orang yang boleh tunjuk ajar. Memang banyak ilmu. Kadang-kadang orang ambil ala carte lah, orang kata kan, okey sekejap ambil dengan orang ni, sekejap ambil dengan orang ni, sekejap ambil dengan, tapi dekat dalam momentum semua ada. Dan kita boleh dalam satu circle momentum, kita boleh ditegur, kita boleh minta pendapat dan terimalah dengan hati terbuka dan ikut Sifu, buat je. Kalau sebab kadang-kadang, ya betul Sifu, kadang-kadang ada juga circle saya juga ada yang macam dah tak yakin tau sebab tak ada result. Jadi bila tak ada result sebab tak buat. Satu, kadang-kadang dah buat tapi tak ada result. Tapi sabar. Sebab kata Sifu 3 kaki. 3 kaki emas tu, ingatlah kita dah 2 kaki dah, 1 kaki lagi kita nak kepada kejayaan kita. Betul. Makin lama makin bijak ni. Dia selalu datang kelas, dia semakin lama semakin bijak. Okey Pak Haula, terima kasih banyak sebab berkongsi perjalanan hidup you, dan saya pasti peserta-peserta kita pun sangat terinspirasi dengan perkongsian Puan Haula, dan saya mendoakan the next kena break 100,000 insya-Allah. Amin. Okay. Bila musim sekarang orang tak keluar rumah, sangat perlukan bakery, cake, and saya yakin insya-Allah sebenarnya you boleh buat lagi banyak sebenarnya. Tapi saya punya cabaran untuk Puan Haula, apa kata nanti kita sama-sama bantu you break 100,000 pula sebulan lepas ni. InsyaAllah. Amin. Okay? Terima kasih, Saya doakan insyaAllah. Amin.